Okey. Okey, okey, seperti yang kamu maklum, dalam kelas, dalam grup WhatsApp, minggu ni saya bagi banyak beberapa bahan. Sebenarnya bahan ni tak adalah, yang kamu dapat dalam grup WhatsApp tak adalah sebanyak yang sebenarnya yang ada. Jadi saya tak naklah masuk banyak-banyak sangat kan. So saya rasa dah cukup dah tu. Sebab kalau tengok dekat share screen saya ni, kalau kamu tengok dekat presentation ni, dekat tab dia, okay, pertama kita ada ni. Ini nota yang normal. Sekejap Okay, ini nota yang memang kerap kita gunakan pada setiap kelas. Okay, buku teks saya ada bagi, buku teks digital. Okay, lepas tu, okay, ini saya ada bagi juga. Okay, buku teks digital. Seterusnya, ini nota dalam bentuk slide sebenarnya. Tapi di PDF kan, okay. Lepas tu kita ada nota, okay, yang ni. Okay. Okay, wow. Oh, ini gambar memang cantik kan. Okay. Okay, nota ni pun saya ada buat lain. Okay. Nota-nota yang telah dikongsi oleh, saya tak pasti cikgu ke pelajar tu, tapi dalam website laman web Bumi Gemilang yang saya dapat ni. Jadi saya sebenarnya sangat bersyukur, berterima kasih kepada pihak-pihak yang membantu kita sebenarnya kan dalam sesi PTPR. Kamu dengan cikgu kamu dengan kawan-kawan buat perbincangan dengan tuition dengan saya kan. Okay. Okay, kita ada banyak versi sumber selain daripada buku teks. Okay, dan juga nota di sekolah kan. Okay. Seterusnya, okay, yang ni tak ada dalam, saya tak upload. Okay, saya tak muat dalam group. Okay, okay, nampak? Okay. Okay, notanya agak kemas, cuma wording je kan. Jadi saya rasa tak apalah. Okay, tapi still warna dia masih lagi menarik. Okay, dan satu lagi nota, okay, yang ini. Okay. Jadi saya pun tak buat narik. Saya tak pun tak share lalu. Okay. Okay. Kalau saya ni kejap Okay. Ini ada nama cikgu ni, Cikgu Rosli Yasin. Cikgu Rosli Yasin ni saya pun tak pasti dari mana, tapi daripada sumber yang sama saya dapat. Okay, yang bagus nota yang saya tengok ni, yang ni saya akan share kejap lagi. Lepas kelas saya akan share. Sebab dia menyusun balik apa yang ada dalam buku teks. Okay, cuma dia tak ada gambar, tapi dia susun balik apa yang dalam buku teks. Dalam saya rasa memang kemas. Saya suka. Okay. Seolah-olah macam dalam buku rujukan sebenarnya. Benda yang dia buat ni memang macam dalam buku rujukan. Okay. Saya suka dia buat nombor, dikemaskan ikut apa dia punya susunan tu. Okay. Okay, walaupun dia masih lagi berbentuk ayat, tak apalah. Okay, tapi still saya rasa okay. Siapa yang nak dapatkan nota detail untuk esei ke, nak dapatkan cerita, selain daripada nota-nota macam ni, nota-nota lain ni, okay, nota yang bertulis yang daripada Cikgu Rosli Hashim ni pun bagi saya okey. Macam nota ni lebih kepada ya interaktif kan, kadang-kadang tak semua dimasukkan. Okey. Okey. So kita kembali pada nota Cikgu Rosli Hashim tadi. Okay, saya ada soalan lagi Okay, bagus. Okey. Okey, dan last sekali, ini nota ini adalah rumusan bab sebenarnya. Okay, macam biasalah memang hampir setiap bab saya rasa saya ada bagi benda ni. Ya, memang ada lah. Ini rumusan bab. Dan bagi saya rumusan bab ni pun nampak dia memang highlight tajuk-tajuk penting. Okey lah. Okey, cukup pasal bab 6. Okey, saya rasa bab 6 kali ni adalah bagi saya dalam tingkatan 5 bab 6 adalah antara bab yang paling menarik lah. Okey, berbanding dengan peristiwa gagasan Malaysia, pembentukan gagasan Malaysia, yang mana kita belajar banyak benda tau. Okey, pasal apa tu tajuk pasal gagasan Malaysia kan. Okay.
Okay. Okay, jadi kita akan tengok bab 6. Kita akan lihat apa yang ada sebenarnya dalam bab 6 ni. Macam biasa, rutin saya setiap kali masuk bab baru. Kita akan lihat benda ni dulu. Okay. Okay, imbas kembali ataupun senang cerita, ini adalah satu konsep yang paling umum yang kita dapat lihat sebenarnya seluruh bab apakah sinopsis dalam bentuk grafik dia. Okay, sebelum tu cakap pasal sinopsis jadi saya akan tunjuk. Okay, para pelajar, kita ada berapa subtopik ni? 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 subtopik sama macam bab 5. Bab 5 kita ada 6 subtopik. Okay. Bab 5 bab 5. Bab 5 tajuk dia pembentukan gagasan Malaysia, pembentukan Malaysia. Okey. Cerita macam mana idea-idea boleh tercetusnya idea nak menggabungkan Malaysia. Nak gabungkan Sabah, Sarawak, Brunei, Singapura dan juga tanah Melayu di bawah satu kerajaan, di bawah satu negara. Yang mana telah muncul pada zaman sebelum Jepun lagi. Okey, dan ada golongan nasionalis lagi. Okay. Lepas tu kita pergi kepada bab 5 juga, kita ada cerita pasal gagasan Malaysia, konsep apa maksud gagasan Malaysia. Okay. Gagasan Malaysia tu maksud dia apa, peta dia macam mana. Lepas tu kita pergi kepada langkah, kita pergi kepada cadangan. Okay. Cadangan okay, cadangan pembentukan gagasan Malaysia ni. Okay, lepas tu kita ada buat reaksi. Apa reaksi bila ada Tunku Abdul Rahman mengisytiharkan gagasan Malaysia. Saya recall balik ni saja. Supaya kamu nampak flow. So, apa yang berlaku dalam bab ni sebenarnya adalah sambungan cerita daripada bab 5. Apa yang berlaku dalam bab ni adalah sambungan cerita dalam bab 5. Dan para pelajar, kita sedang berada di era 60-an. Kalau dalam zaman orang putih tu, era 60-an ni era apa? Kalau 70-an, era Agogo. Saya pun tak pasti sangat. Saya tak hidup zaman tu. Saya rasa era 70-an yang gambar peace tu. Yang gambar yang macam bulat, lepas tu ada gambar macam peace tu. Sebab zaman 70-an, zaman Amerika, rakyat dia menentang peperangan. Amerika terlibat dengan peperangan Vietnam. 70-an, zaman Elvis Presley saya rasa. Ya ke? Ke awal lagi 60-an. Kita tak pastilah. So 60-an ni cerita dia yang di zaman di mana Malaysia baru hidup. Sebab negara kita ni ibarat baby. Negara kita ni ibarat baby sebab baru lepas mereka. Baru lepas mereka. Jadi bab 6 ni apa yang kita lihat sekarang adalah rentetan apa yang berlaku lepas tercetusnya satu negara baru dipanggil Malaysia. Itu je sebenarnya. Okay? Walaupun kita nampak cabaran selepas pembentukan Malaysia, okay? Jangan pandang serius sangat. Sebenarnya kita boleh kata dia adalah sambungan cerita. Lepas kita merdeka tahun 97, okay? Tahun 60 bab 5 cerita. Bab 5 masuk tahun 1960. Bermula Tunku Abdul Rahman berjumpa dengan Lee Kuan Yew kat Singapura, bincang nak isytiharkan Malaysia. Bermulalah bab 5 1960. Kalau saya boleh tunjuk timeline tu, okay, kamu akan nampak ini rupanya. Sebab apa, kalau kamu tengok, lihat di hujung dia, di hujung bab 6 ni, tragedi hubungan antara kaum. Kamu tengok tarikh ni bila? Kamu tengok tarikh ni bila? 1969. Ya. Jadi boleh dikatakan sebenarnya apa yang berlaku dalam bab 5 dengan bab 6 ni tempoh 10 tahun. Tempoh 10 tahun yang berlaku di Malaysia. Okay, era 60-an. Era 60-an. Boleh kata pop ye lah. Era pop ye. Okey. Okey. Para pelajar. Okey. Jadi kalau kita kembali, kita recall balik dalam bab 5 apa yang berlaku lepas pengisytiharan Malaysia mendapat reaksi pelbagai dari segi peringkat tempatan Sabah, Sarawak, Brunei dan juga luar negara, Filipina, Indonesia.
Okay, Tunku Abdul Rahman Elkan mula mengurak langkah macam mana ingin merealisasikan gagasan Malaysia itu dengan melaksanakan pelbagai projek, pelbagai langkah. Pergi Singapura, pergi Sabah, pergi Sarawak, buat macam-macam. Dan kita dah belajar dah semua tu. Okay, dan last sekali akhirnya tercetuslah berjayalah rancangan dan termaktublah Hari Pengisytiharan Malaysia. Okay, kita belajar benda tu kan. Termaktublah Hari Pengisytiharan Malaysia. Walaupun terpaksa dilewatkan dan ada cerita pasal tentang konfrontasi, kontroversi daripada Indonesia. Itu sahaja dalam 45. Dan kalau kita lihat dalam 45, konfrontasi Indonesia ni berlarutan sehingga 1966. 94, 95, 96. Okay? Jadi itu yang berlaku di Malaysia. Okay? Dan kalau kita lihat apa yang berlaku dalam 46 ni, okay? Kalau kita tengok tajuk dia, okay? Cabaran yang dihadapi oleh Malaysia, cabaran dalaman dengan Singapura, dengan komunis. Okay, kenapa pun selepas pembentukan Malaysia? Okay, katalah Malaysia dibentuk bulan 9. Jadi apa yang berlaku cerita ini dalam bab 6 ni ialah bulan 10, bulan 11, tahun 64, tahun 65, sehinggalah tahun 70. Okay. Di sinilah zaman era Tunku Abdul Rahman berakhir dengan penuh tragis, dengan penuh dugaan, walaupun beliau adalah bapa kemerdekaan kita. Okay. Sebab selepas peristiwa 69 ni, tahun 70 bermulanya era Tun Abdul Razak sebagai Perdana Menteri kita yang kedua. Okay? Okay, cakap pasal Perdana Menteri, kamu tahu lah sekarang isu politik kan. Saya tak nak masuk lanjut, tak sesuai. Tapi sekarang pun tengah isu pasal Perdana Menteri kan. Okay. Okay, jom. So, kita akan lihat satu-satu. Okay, kita akan lihat satu. Okay. First, cabaran dalaman. Okay. 6.1 kita akan melihat cabaran dalaman. Maksudnya isu dalaman. Apa yang berlaku dalam negara Malaysia daripada kawasan Persekutuan Tanah Melayu ke Singapura, ke Sabah dan ke Sarawak, okay, yang terpaksa dihadapi oleh Malaysia. Okay. Tiba-tiba ada isu asal Singapura terpisah. Kenapa pula ni? Kita akan lihat apa sebenarnya cerita pasal pemisahan Singapura. Para pelajar, saya tak pasti dengan teks lama ya. Saya pernah cakap banyak kali, memandangkan sejak tahun 2011, 2010 banyak usaha-usaha telah dijalankan oleh sejarawan negara kita, tokoh-tokoh sejarah negara kita yang cuba ingin mendapatkan semula segala fakta-fakta yang sebenar daripada England, daripada mana-mana dunia yang memegang file original tentang sejarah Malaysia. Jadi saya rasa cerita pemisahan Singapura ni adalah mungkin daripada dokumen yang terkini, yang mana isunya agak sensitif, yang cuba tidak dimasukkan dalam silibus sekolah dulu. Ya, ini pemisahan Singapura. Sama jugalah dengan isu yang kelima ini, cabaran yang kelima ini, tragedi hubungan antara kaum, rusuhan kaum. Okay, peristiwa 13 Mei ini, pasal Singapura dan 13 Mei ini adalah satu isu yang agak sensitif. Okay, mungkin disebabkan era sekarang masyarakat dah lebih terbuka, okay, dengan pertukaran kerajaan kita. Jadi saya rasa beruntung kamu dapat tahu cerita sebenar bagi saya di sini. Saya rasa kalau ini bukan masalah politik, tapi saya rasa kalau kita masih lagi di bawah Barisan Nasional, mungkin cerita ni akan cuba ditapis. Sebab dia untuk menjaga perkauman. Tapi disebabkan kita dah tukar politik, rakyat dah lebih terbuka. Jadi di sini bagian pelajaran dah nampak pemikiran masyarakat dah diterima sebenarnya. Okay, perubahan-perubahan dan pendedahan viral politik. Okay, jadi bagi saya ini adalah perkara yang menarik ya. Kamu patut rasa bersyukur tau. Okay, sebab benda ni kalau tak didedahkan dalam peringkat pelajaran, kamu kena Google sendiri ya. Kena cari sendiri apa yang berlaku kat Singapura. Kena cari apa sebenarnya peristiwa 13 Mei. Kamu kena cari sendiri Google, YouTube, benda semua kan. Okay, so pemisahan Singapura adalah saya boleh kata cabaran yang sangat besar di Malaysia. Okay, 2 tahun tak sampai 2 tahun. Kita kena tengok boleh bila sebenarnya. Dan okay, cakap pasal ancaman komunis, tak cakap lah. Ancaman komunis ni sebenarnya pelajar, dia
kita dah menamatkan darurat pada tahun 1958, 59. Okay, lepas kita merdeka. Masa tu memang dah mungkin ada yang tak tahu, terpelik. Cikgu darurat masa merdeka 59. Okey. Kalau kamu nak tahu, masa tu dalam buku teks dikatakan 4. Okey. Kita dah form 5 dah lama kan, okey. Kalau kamu buka balik kejap Okey. Okey. Okey, kembali. Okey. Dalam bab 5 dalam bab 5 selepas pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey, kan saya pernah cakap dulu masa kita merdeka, masa kita ada negara persekutuan ni, sebenarnya istilah persekutuan tu bukan masa merdeka. Persekutuan Gabungan Negeri tu pada tahun 48 lagi. 10 tahun sebelum kita merdeka, kita dah bergabung pula semua. Okey. Okey, jadi saya nak beritahu kat sini, lepas kita umumkan bulan 2, 1 Februari, hari wilayah, hari KL, hari wilayah persekutuan, yang mana 1 Februari ni KL, Labuan, Putrajaya cuti umum. 1 Februari kita isytiharkan gabungan negeri-negeri kat Persekutuan Melayu ni, kan, tak lama lepas tu bulan 6, ada peristiwa kena bunuh, komunis bunuh, darurat satu Malaysia. 4 bulan, sampai 4 bulan. Itu yang berlaku. Dan peristiwa darurat ni menyebabkan apa yang berlaku, British dan juga kerajaan persekutuan termasuk orang Melayu Cina India, okey, terpaksa buat macam-macam nak hapuskan pengaruh komunis. Okey, dan benda tu berterusan projek tu dilaksanakan makin lama makin daripada serius kepada tak serius, kepada makin lama makin ringan. Okey, tapi tarikh darurat tak ditutup. Kita sebenarnya waktu kita merdeka tu, tarikh darurat belum lagi diisytiharkan tutup. Kamu jangan salah faham, dia bukan darurat macam zaman sekarang, lockdown, tak boleh pergi rumah apa. Darurat dia masa darurat dari segi ancaman komunis. So ada kawasan-kawasan yang masih lagi diisytiharkan darurat, kawasan hitam, kawasan putih, dalam bab tersebut, dalam bab 6 dalam bab 6. Okay? Jadi tahun 59 barulah kerajaan isytiharkan seluruh tanah Melayu, kawasan putih dah tak ada ancaman komunis. Kenapa? Komunis masuk hutan. Tetapi kita akan lihat apa sebenarnya berlaku. Rupa-rupanya ada isu di Sarawak. Ada isu komunis di Sarawak rupa-rupanya. Kita tak tahu. Bila kita dah gabung dengan Sarawak, baru kita tahu. Masa kita tak sebelum gabung, kita tahu. Kan? Okey. Lepas tu kita tahu, ancaman keselamatan rupanya ada lagi. Yes. Okay, kita akan lihat kenapa benda ni boleh berlaku balik. Saya sengaja cerita recall balik tentang komunis sebab kita akan lihat kenapa benda ni boleh berlaku balik tentang komunis. Komunis sebenarnya bukan waktu ni, bukan waktu lepas Malaysia. Komunis sebenarnya mereka dah bermula lepas tahun 48 tu. Pada tahun 48 kita dah bermula sebenarnya. Okay. So, saya rasa kita cakap isu pembangunan ekonomi memang saya rasa memang paling kesian nak Sabah Sarawak. Memang cabaran Malaysia paling getir waktu lepas dah bergabung ni nak tolong Sabah Sarawak. Jadi rancangan Malaysia pertama ni memang banyaklah bantu. Termasuklah Semenanjung juga kan. Okay. Kamu nampak ini nama dia rancangan Malaysia pertama. Okay, dalam exam dia boleh keluar soalan yang lebih kurang sama tapi dia bukan tulis Malaysia. Dia akan tulis Melaya. Dia akan tulis Melaya, rancangan Melaya pertama. So itu rancangan Melaya pertama tu apa beza dia? Maksudnya bila rancangan Melaya itu adalah form 4 punya lah waktu lepas merdeka. Kita merdeka 57 tahun 56 lagi. Okay, waktu kita dah dapat kebenaran nak merdeka. Cakap pasal merdeka. Para pelajar, saya nak recall balik Memang kita merdeka ni bulan Ogos 57. Tapi kita dah dapat kebenaran confirmation dari England bila? Tahun 56 lagi. Setahun setengah sebelum kita merdeka, England dah bagi green light, dah tanda tangan dah.
Tapi apa salah sangat Amerika? Okey, sebab kita kena buat perlembagaan dulu. Kita kena buat perlembagaan dulu. Perlembagaan yang kita dah bincang masa bulan 2 itu. Bulan 2 pula. Bab 2 itu. Panjang lebar pasal perlembagaan Malaysia kan. Okey. Okey, itu. Jadi sebenarnya tarikh tu je 57, tapi kebenarannya confirmation dari England sebenarnya setahun setengah. Setahun 6 bulan, lama sebenarnya. Okey. Okey. So, jadi sebenarnya rancangan Melaya pertama dah bermula 1956. Okey. Bila England dah lepas, dah setuju, so kabinet yang dah menang pilihan raya masa tu terus buat rancangan ekonomi. So, apa yang salah satu projek orang nak bantu orang luar bandar. So, dipanggil sebagai rancangan Melaya pertama. Tapi yang kita lihat kat sini ialah apa? Rancangan Malaysia yang pertama. Mereka ubah nama tersebut. Okey. Sebab melibatkan Sabah dan Sarawak. So, memang banyak sentuh isu ekonomi ya. Banyak pembangunan kan, banyak memang. Kita akan lihat detail nanti macam-macam nanti sebenarnya. Okey. So, nanti yang pasal tragedi hubungan kaum ni kita akan lihat nanti. Ini saya rasa memang mungkin ada antara kamu masih lagi fresh ingat apa yang dah belajar kat sekolah. Okey, mungkin ada yang dah masuk bab 7 bab 8 tapi benda ni tak jauh lagi kan. Okey. So, jom kita lihat sebenarnya apa yang wujud dalam bab 6.1 dan 6.2 dan 6.3. Saya hari ni memang tak buka lah sempat nak ambil dah semua kan. Kita akan tengok dulu sebenarnya apa yang cabarannya. Okey, ini okey. So, kat sini ada introduction. Saya nak tengok buku teks dulu apa yang ada. Okey, di sinopsis. Okey, para pelajar, saya ingat agak menarik kalau nak baca sinopsis untuk mengetahui sebenarnya apa cerita bab ni secara overall. Ada separuh bab saya tahu sinopsis dia panjang. Okey, dan bagi saya bila sinopsis panjang tu kamu lagi lah kena baca. Sebab maksudnya ada banyak benda kamu tentu. Okey, so ini sinopsis dalam bentuk ayat. Yang kamu lihat tadi dalam bentuk imbas kembali dalam bentuk apa carta ataupun peta konsep. Okey. So full text of speech. Singapore breakaway. Dia gunakan istilah breakaway ini untuk menunjukkan pemisahan. Okay. Okay, saya nampak kat sini ada satu kotak yang panjang lebar. Okay. Gambar Tuan Razak apa semua Okay. Dan di sini ada ringkasan dia. Ni. So perengan yang panjang lebar tu ada ringkasan di sini. Ni. Ada ringkasan di sini. Okay. So maksudnya kamu tak boleh expect bila masuk 6.1 terus kamu baca cabaran. Saya bimbang tiba-tiba soalan struktur tanya pasal benda yang awal. Okay. Cabaran dalaman ni. Overview, overall. Okay. So ni overall dia. Okay. Ni macam introduction lah, overall. Apa cabaran dalaman Malaysia. Dekat buku teks ni. So versi yang lebih ringkas, lebih pendek tadi ada dekat sini So nasib baik. So senang kita nak ambil point. Tak payah baca panjang-panjang tadi kan. Ni nak baca pun pisang agak ni kan. Okay. Okay. So bawah tu baru masuk cabaran pertama apa. Okay. Okay. So cabaran kedua apa. Okay. Sekarang kita tengok. Okay. Saya dapat lihat sini ada QR code halaman 119 buku. Strategy for action ini dia. Rupanya Tuan Razak buat benda ni, babe. Tuan Razak dah siap-siap sebagai timbalan Perdana Menteri masa ni, Tuan Razak Tuan Razak timbalan Perdana Menteri tau. Okay. Masa ni dia dah buat apa benda kita nak buat. Bila Malaysia tertubuh, dia dah plan lah apa nak buat. So inilah dia. Okay. So siapa yang teringin nak tahu lebih detail, silakan baca tapi tak masuk exam, insyaAllah.
Kamu jangan salah faham, bukannya ada 119 muka surat, bukan? Ketat. Okey, iya ke? Iyalah kot. Mungkin sebab halaman 119 buku ni betul lah kot. Tapi saya tak rasa dia akan tunjuk 119 buku. Tak tahulah. Kamu kena QR code sendiri tengok Okey. Banyaknya. Okey. So ada berapa cabaran dalaman yang Malaysia hadapi? So ini nombor 1. Okey. Dah, nombor 1. Okey. So seterusnya, okey, ini nombor 2. Tadi cabaran pembangunan Sabah Sarawak. Yang kedua, cabaran politik di Sarawak. Okey. Yang ketiga, cabaran perpaduan kaum. Yang ini saya nampak confirm juga di Sabah dan Sarawak serta Semenanjung. Okey, nak bagi orang Semenanjung boleh rapat dengan orang Sabah Sarawak, dah senang. Okey. Okey, 3. So kita ada 3 cabaran dalaman. Okey. Once kita dah bergabung di bawah Malaysia. Dan setiap cabaran ni ada pecahan. Okey. Ekonomi ada 3 pecahan. Saya nampak kat sini. Okey. Politik tak ada pecahan, perpaduan kaum tak ada pecahan. So cabaran ekonomi je lah yang pecahan. Kita tengok kat sini Okey. So nampak cabaran ekonomi, pembangunan ekonomi ni nampak pecahan pertama, mempelbagaikan kegiatan ekonomi. Pecahan kedua, majukan sistem perhubungan pengangkutan. Dan pecahan ketiga, majukan sistem pendidikan. Wow. Bagi saya ini benda yang sangat besar. Saya rasa ini sebenarnya kalau para pelajar dengar sini bila cakap pasal sejarah, kamu kena faham tau, pasal dalam sejarah ni kita ada 3 elemen penting. Politik, ekonomi, sosial. Politik, ekonomi, sosial. Faktor ke, kesan ke, politik, ekonomi, sosial. Okey tapi bila kamu nampak perkataan istilah dalam screen sharing saya ni, nombor 1 ni ada perkataan sosioekonomi. Saya pernah cakap pasal sosioekonomi. Maksudnya apa? Ekonomi yang melibatkan sosial. Ekonomi yang melibatkan masyarakat. Okey, itu kena faham. Dan saya nampak kat sini, wow. Patut ada sentuh pasal buku Strategy for Action. Ini benda rupanya yang dimasukkan ni. Okey, nak bangunkan ekonomi Sabah dan Sarawak. Dan juga kehidupan sosial. Menaik taraf kehidupan sosial mereka. Okey, yang pertama, kegiatan. Okey, saya rasa saya tak pasti. Mungkin sebab saya orang dewasa kot, jadi saya faham. Tapi para pelajar, senang, simple je. Bila kata Sabah Sarawak nak bangun dengan orang, cabaran pertama, ekonomi kena banyak. Kena banyak orang niaga, kena banyak aktiviti, kena banyak macam-macam aktiviti. Macam-macam lah. Kena buat macam-macam. Okey, lepas tu, bila ekonomi nak, pastikan ekonomi nak bangun, orang kena bergerak, ekonomi kena bergerak, aktiviti ekonomi kena ada. Jadi kena ada sistem jalan raya. Kena ada pengangkutan. Baru ekonomi boleh rancak. Itu yang British nak rancakkan ekonomi Melayu. Apa dia buat? Dia buat stesen landasan kereta api dari sepanjang-panjang daripada Thailand sambung ke Perlis Kedah sampai ke Singapura. Itu yang British buat. Sebab dia nak rancakkan ekonomi itu supaya sumber dapat dikawal seluruh pantai barat dekat semenanjung Melayu. Bila kamu faham So dari pengangkutan kereta api laju. Bawa barang banyak. Lepas tu perhubungan. So nak pergi tempat-tempat naik kereta api. So barang boleh bawa. So bergerak, mudah bergerak. So perhubungan. Okay. So apa yang British dah majukan dekat tanah Melayu, orang nak apply projek yang sama dekat Sabah Sarawak. So pelbagai kegiatan ekonomi, macam-macam ekonomi boleh hasil bumi macam-macam. So ekonomi nak terus berkembang, kena pastikan hubungan pengangkutan. Dan last kali, confirm pendidikan kena ada. Sebab kalau tak ada pendidikan, macam mana nak maju ekonomi? Sebab yang buat ekonomi tu kena ada orang, kena pandai. Okey, dari segi pengurusan, admin, dari segi pemasaran, dari segi kewangan, dari segi insurans, dari segi pinjaman, semua ekonomi. So pendidikan kena ada. Okey, dari segi pekerjaan, peluang pekerjaan, pendidikan kena ada.
So sistem pendidikan. Ni bila kamu faham, senang je benda ni. Okay? Tetapi kat sini saya nampak dia cakap pasal sekolah. Okay? Sekolah tak cukup. Okay? Okay. Okay, itu cabaran dalaman. Cabaran dalaman. Okay. Yang itu cabaran dari segi sosioekonomi. Yang kedua saya nampak cabaran politik. Okay, cabaran politik. Okay. Okay. Jadi tadi saya ada tengok cabaran politik di Sarawak ada berlaku ketidakpuashatian. Okay, beberapa pemimpin Sarawak menyebabkan dia punya ketua menteri masa tu, ni muka dia. Ni. Stephen Kalong Lingkan. Ni muka dia ni. Stephen Kalong Lingkan ya. Okay, ni muka dia, ni nama dia. Dia kena pecat oleh Gubernur Sarawak dan ini digantikan oleh Tan Wisli. So, kenapa ini dikatakan cabaran? Okay, ni Sarawak tak stabil ni. Okay. Keadaan Sarawak tak stabil sebab orang Sarawak sama-sama bergaduh. Jadi Sarawak tak stabil. Bila Sarawak tak stabil, sebagai kerajaan pusat takkan biarkan negeri dia berterusan macam tu. So kena selesaikan. So kita tengok apa yang berlaku. Ini darurat. Jadi ingat para pelajar, dekat Sarawak pun pernah berlaku darurat. Okey, lepas kita bergabung. Okey, lepas bergabung. Ada darurat supaya ingat benda tu. Okey, so cabaran politik Sarawak. Dahlah kita nak bangunkan Sabah Sarawak dengan ekonomi, nak bantu dia punya sekolah lah, dengan dia punya aktiviti macam-macam kan. Kelapa sawit lah, petroleum. Macam nak buat kat Sabah Sarawak ni. Tapi tiba-tiba ada masalah politik pula. Pening kepala. Pening kepala kerajaan kan. Tapi nak kena tolong. Okey. Okey. Dan last kali, cabaran dalaman yang terpaksa dihadapi Indonesia. Okey, siapa yang tak faham cabaran dalaman Cabaran dalaman maksudnya cabaran dalam negara ya. Cabaran yang terpaksa kita hadapi dalam negara. Kenapa nak cakap dalaman cikgu? Maksudnya kita ada cabaran antarabangsa. Kita ada cabaran antarabangsa. So, kalau yang tempatan bersifat dalam negara dipanggil cabaran dalaman. Okay? Kalau tak letak dalaman, cabaran Malaysia. So, cabaran Malaysia boleh berbagai. Luar negara, dalam negara. Maksudnya dalam negara. Cabaran dalam negara. Macam reaksi pembentukan Malaysia, reaksi tempatan, reaksi antarabangsa. Contoh kan? Reaksi negara luar kan? Macam ni cabaran So, cabaran dalaman yang ketiga perpaduan kaum. Tadi mula-mula isu pasal ekonomi, sosioekonomi. Maksud isu politik Sarawak pula. Sekarang perpaduan kaum pula. Ini tak cakap lah. Saya rasa perpaduan kaum ni tak cakap sama Sarawak. Kalau tak ada Malaysia pun memang masalah dekat Persekutuan Tanah Melayu memang isu perpaduan kaum. Apa bukti dia? Tu ujung bab ni, tu peristiwa 13 Mei tu. Itu adalah bukti bahawa perpaduan kaum bermasalah Malaysia. Okey. Okey. So, cabaran perpaduan kaum So, pada tahun 64-65 ini yang menjadi fokus utama ni. Okay, yang mana isunya adalah Sabah Sarawak ni, diorang ni pelbagai, terlalu banyak sangat etnik. Lepas tu, Semenanjung dengan Sabah Sarawak ni dah lah jauh. Jarang jumpa, jarang bercakap, tak faham. Kan, jadi dekat situ tak ada perasaan integrasi. Integrasi ni macam nak cakap susahlah saya tak nak panjang lebar cakap nanti lambat integrasi nasional ni integrated okey so diorang kena buat something so diorang ni pertahankan okey so itulah cara pada kaum tak banyak cerita pun so saya dah habis dalam poin satu dah sebenarnya saya tak nak pergi detail sangat pasal apa yang diorang buat dekat sosioekonomi ni cabaran dia apa semua ekonomi apa diorang buat, korang baca sendiri. Pengangkutan perubahan ni korang tengok apa benda. Cuma saya nak sentuh ada perkataan rancangan Malaysia 5 tahun dekat tajuk perhubungan pengangkutan. Dalam cabaran nak memajukan perhubungan pengangkutan ni ada istilah rancangan Malaysia 5 tahun. Apa dia rancangan Malaysia 5 tahun adalah sebuah projek kerajaan yang diorang akan update 5 tahun sekali. Dan nama projek itu inilah dia. Rancangan Malaysia Pertama. So kalau kita sekarang panggil RMK. Sekarang RMK berapa dah? Saya pun tak kira.
Saya pun tak Google, tak update RMK ke berapa, saya tak ingat, kita tengok balik. Okey RMK ke 14 tu kita. Rasanya ke 14 ke dah 15. Tak tahu rasa ke 14 hari kot, ke 15 saya tak pasti lah. Dah jauh kan. Rancangan Malaysia. Kira rancangan Malaysia ni RMK 1 lah. Tapi dia tak pakai buat pertama kan. Dia RMK 2, RMK rancangan Malaysia kedua. So dia buat 5 tahun sekali So bermula 1963 sampai 1960, kira 5 tahun apa? 68 kan. So, sorry, dia buat 5 tahun. Maksudnya RMK pertama ni sebenarnya start 1960 sampai 1965. Kira RMK pertama ni start 1966 sampai 1970. Ya. Ini dia. 96 ya. Sarawak dan Sabah dimasukkan. Alright. Okay, so ini cerita pasal 61. Habislah cabaran dalaman Malaysia. Okay. Saya nak tengok kejap. Okay. Kabinet pertama Sarawak. Okay, ini masa lagi Stephen Kalong Lingkan masa dia dilantik pada Hari Malaysia, dia dilantik sebagai Ketua Menteri Sarawak. Ketua Menteri maksudnya Menteri Besar lah. Menteri Besar. Okay, saya nak tengok nota lain. Okay, saja kita overview nota lain. Okay, tak ada apa pun. Okay, ini ekonomi. Nampak di bawah cabaran ekonomi ni ada 3 step, nampak ada garis kan. Saya pun suka nampak semua benda kat sini. Okay, bagus kat nota ni. Okay. So ini cabaran politik. So ada krisis perlembagaan Okay. Itulah yang dorang bantah Okay. So saya rasa krisis perlembagaan pun kamu kena ingat istilah ni. Pada bulan tahun 66 tahun 66 So ini informasi ekstra saja pasal strategi for action. Okay, tengok nota lain. Okay, nampak. Okay, cabaran pembangunan. Okay, majukan sistem pendidikan. Okay, ini dia. Ada setalan ni. Okay, cabaran usaha menangani. Okay, cabaran usaha menangani. Okay, nampak jelas? Okay, negeri yang besar cabaran jadi susah nak buat pembangunan hutan Okay, banyak orang masih lagi bergantung pada air Okay, so, usaha dia orang tengoklah apa orang buat. Okay, tu rancangan 5 tahun Okay. Okay, dari pendidikan cabaran usaha menangani. Okay, itu cabaran dalam utama. Itu pembangunan. Okay, yang ni kita politik. Politik, nota dia ni kurang sikit lah. Saya tak minat nota macam ni. Baca kan, Yang ni kurang, yang ni pun kurang. Okay, dengan bentuk tulisan terlalu rapat. Okay, tapi kredit pada colourful lah. Nota dia agak colourful menarik. Okay, wow, saya suka ni. Kita ada nota B lah, kita ada beehive, sarang lebah. Faktor pemisahan dan juga masalah perkauman. Wow. Pemisahan Singapura Menarik. Dari segi politik dan juga ekonomi. So faktor dia politik, nampak warna dia warna pink. So itu nota dia. Okay, saya zoom sikit. Kita pun nampak sikit. Okay. So kita dah masuk 6.2 ni, cerita pasal Singapura ni, pemisahan Singapura. Okay, ini faktor-faktor dia. Tak puas hati Singapura terhad. Dah memang terhad lah kau negeri kecil. Kau negeri kecil, kursi sikit. Tak boleh nak buat kerja macam orang yang negeri besar, kursi banyak. Kan, itu maksud saya lah kan. Tapi ini satu sudut. Mungkin saya tak boleh nak komen macam ni. Itu satu komen yang beremosi tak boleh sepatutnya. Kamu jangan ikut tadi Okey ini kalau kita beri kalau kita memberi hujah dari segi positif, okey, mungkin ada benda-benda dia rasa Singapura yang patut terlibat. Okey, mungkin dia rasa memandangkan negeri kecil, dia rasa dia dipinggirkan. Mungkin
Okey, nampak ada konflik sebenarnya, patutlah ini punca dia. Ada konflik antara pemimpin. Bila ada konflik antara pemimpin, habislah politik tak stabil lah. Okey. Inilah dia menuntut hak sama rata. Ini yang saya tak pasti ya. Yang mana saya rasa pelajar India, pelajar Cina dan juga pelajar Sabah dan Sarawak, kamu kena faham di mana dalam perlembagaan Malaysia memang ada dah beritahu kita kena hormat kedaulatan undang-undang, iaitu ketertinggian perlembagaan kita. Dan dalam perlembagaan kita, British pun dah setuju dengan sistem swap, iaitu apa yang swap ni bertukar. Bertukar maksudnya toleransi, win-win situation, win-win deal, yang di mana orang yang bukan berbangsa Melayu ataupun kategori non-bumi putera, yang bukan putera, so mereka semua mendapat hak kewarganegaraan. Tapi disebabkan bayaran ataupun pengorbanan hak kewarganegaraan itu, sebagai balasan, prinsip sama rata antara semua kaum tak boleh diamalkan. Maksudnya India dengan Cina, dorang kena terima apa yang keistimewaan dan hak kita panggil keistimewaan dan juga hak istimewa dan juga kita panggil status quo. Status quo ni benda yang sedia ada, yang dah memang milik orang Melayu ketika Cina, India dan juga kaum lain tak muncul, tak sampai dekat tanah Melayu lagi. Benda dah memang milik orang Melayu asal. Itu maksud istilah status quo kan. Status quo. Jadi benda ni dah diterima oleh dan berjaya dirunding oleh British. Dan diterima oleh semua kaum ketika rundingan perlembagaan. Dan waktu gagasan Malaysia nak bergabung, Singapura pun dah setuju untuk terima perlembagaan tanah Melayu. Ada pada tanya, cikgu, kalau kaum Melayu dekat Sabah, ya. Untuk maklumat kamu disebabkan ingin memujuk Sabah Sarawak menyertai gagasan Malaysia, orang Sabah Sarawak diberi jaminan oleh Persekutuan Tanah Melayu bahawa mereka tak akan dipinggirkan daripada perlindungan, akan dipinggirkan daripada kebajikan yang akan diberikan kepada mereka. So mereka akan bakal mendapat sama macam orang Persekutuan Melayu. So untuk mengukuhkan lagi jaminan tersebut, Sabah dan Sarawak akan diletakkan dalam kategori perlembagaan Persekutuan Melayu. Kategori apa? Kategorinya mereka bertaraf bumi putera. So orang Sabah dan Sarawak, selain daripada bangsa non-bumi putera, selain daripada kaum non-bumi putera, iaitu Cina, India dan juga orang putih ke orang penduduk mana-mana campur apa selain daripada kaum yang sangat minoriti ini, iaitu Cina, India dan juga kaum-kaum lain, so semua etnik dan kaum-kaum di Sabah Sarawak dikategorikan, memandangkan mereka adalah penduduk asal di sana, so mereka dikategorikan sebagai kaum bumi putera juga. Ada kita belajar dalam bab 5 tu. Mungkin saya tak fokus sangat kan. Jadi maksudnya bila dan Sabah Sarawak setuju sebenarnya. Orang-orang Cina Sabah Sarawak pun setuju. Sarawak Charity Association, Sabah Charity Association tak ada masalah. Jadi isunya bila pasal Singapura. Isu Singapura. Sebab kamu kena faham Singapura ni dia dah berjaya men-Chinesekan Singapura. Yang mana asalnya Singapura ni adalah majoritinya asalnya penduduk Melayu. Tapi ramai orang Cina dibawa ke sana ataupun berkhidmat di sana disebabkan pengaruh British. Jadi bila British pada zaman semasa British memerintah Singapura, British tak campur tangan politik tau. So pentadbiran rakyat Singapura ni adalah ikut pilihan raya apa semua kan. Jadi parti Cina mula menguasai Singapura. Jadi corak kehidupan pemerintah kat sana memang dalam bentuk Chinese sebenarnya. Jadi menyebabkan
Singapura ni menjadi macam ala-ala Chinese style. Jangan salah faham kalau ada pelajar Cina sini kamu jangan salah faham. Maksudnya istilah tu Chinese yang Singapura maksudnya memang standard lah. Kalau kita sebagai sebuah kaum pun, kita lagi seronok tempat ni ala penuh dengan budaya kita, kehidupan kita kan. Jadi orang Cina Singapura seronok lah tinggal kat Singapura kan. Jadi mereka rasa macam tanah mereka ni tak berapa hak seperti tanah Sabah, Sarawak. Itu mungkin kenapa timbul rasa tak puas hati, kenapa rasa tak dapat sama rata macam tu. Okey okey. Okey. Kalau pasti itu tak Melayu. Sudah pasti ekonomi pada ini. Tapi Singapura tak dapat benda tu. Okey. Okey, nampak tak dengan cukai lagi. Sebab saya kata, isu ni agak sensitif, dia melibatkan perkauman, dia sejarah perkauman. Okay, jadi mungkin ada separuh Chinese kalau yang open okey lah. Kalau yang tak puas hati, saya tak ada cakap apa lah kan. Okey. Okey. Okey, ni pun kamu tengok ni ada isu kat sini. Okey. Perkauman lagi, macam-macam isu kat sini. Aduh. Okey. Saya nampak ekonomi kat sini memang something wrong kat sini dari segi cukai ni dan juga faedah pinjaman ya. Para pelajar, saya rasa ini adalah satu nota yang sangat perfect untuk kamu faham kenapa Singapura nak keluar dari segi politik, dari segi ekonomi dan dari segi perkauman. Kenapa berlaku pemisahan? Jangan salah faham, bukan kenapa Singapura nak keluar. Kenapa boleh terjadi je peristiwa pemisahan Singapura? Okay. Dia ada banyak sebab. Okay. So, ini je politik, ekonomi dan juga perkauman. Dalam perkauman ni, kita anggap sebagai pecahan pada sosial. So, kalau kamu cakap sosial pun boleh sebenarnya. So, letak sosial di bawah aspek masalah perkauman. Okey, kita kenal tahun 64 tu. Kat Singapura ada rusak kaum. Wow. Okey, padahal tak sampai setahun jual Malaysia ada rusuhan kaum kat Singapura saya rasa ini sudah pasti dah pasal Chinese sebab dia majoriti kat sana okey. Ini dia berkaitan dengan hak sama rata lah. Sama dengan politik lah. Okey, maksudnya kat sini dari segi politik diorang ada kerajaan ataupun kepimpinan parti yang merintah Singapura, kerajaan negeri ni ada buat kempen Malaysian Malaysia. Maksud kempen Malaysian Malaysia ni maksudnya jadikan Malaysia ni sebuah negara yang berbangsa Malaysia. Dan saya rasa sebenarnya isu ni agak saya tak nak campur zaman sekarang agak sensitif lah. Cuba dibuat oleh ketika zaman PH hari tu Malaysian Malaysia contohnya isu Aisyah adalah beberapa isu kan yang mana sebenarnya perjuangan Lee Kuan Yew dengan parti dia bernama parti PAP ni sebenarnya ketika dia bergabung dengan Malaysia, PAP ni dah ada dekat tanah Melayu, dah ada dekat Sarawak, dah ada dekat Sabah, dia buka cawangan. Tapi apabila Singapura berpisah, saki baki perjuangan PAP ini, mereka tak balik negara mereka stay. So mereka ubah nama PAP ni jadi huruf D, DAP. Okay? Sebab tu kalau kamu dengar antara desas-desus ataupun orang kata DAP, kalau minta kalau dalam grup ada pelajar cerita ini bukan sentimen apa-apa. Kalau kamu dengar desus kata DAP ni ada kaitan dengan Singapura, saya tak dapat nak nafikan. Mungkin ada. Kalau ikut sejarah, kalau Google Wikipedia pun memang betul. DAP adalah cawangan ataupun cabang daripada parti PAP. People Action Party. Tu. Perikatan kita lah. Parti perikatan kita lah. Perikatan ni maksudnya dia melibatkan perikatan tanah Melayu, ada perikatan dekat Singapura, ada perikatan dekat Sabah, ada perikatan dekat Sarawak. Yang nama lama sekarang, nama baru sekarang apa? Barisan Nasional. So ada isu kat sini konflik dia. Okay. So ini masalah perkauman .
Eh? Sangat sangat kritikal lah. Okay. So ada kronologi. Jom kita tengok sekejap gambar ni. Sesuai tak gambar ni. Okay. Baik. Okay. Sini ada pernyataan kegeraman tentang konsep Malaysia. Wow. Ini semua dokumen original lah. Diorang dapat di best lah. Okay. Ekonomi common market. Singapura kena cukai ekstra. Tak puas hati orang. Okey. Okey. Okey, so ini kronologi dia. Okey, para pelajar nampak anak panah tersebut. Okey. Saya rasa ini semua orang baca boleh faham. Kita tahun 65 dan peristiwa ni berakhir pada tahun 65. So tak sampai 2 tahun pun sebab kita bergabung Malaysia September 63. Kalau ikut September 65 ni kena 2 tahun. Kan? Tapi dia berakhir pada 9 Ogos 65, tak sampai 2 tahun pun. Memang bagi saya sedih. Sebab kalau Singapura berada bersama kita, kekuatan ekonomi kita sangat kuat. Dan saya rasa Singapura pun mendapat banyak kelebihan dari segi saya tak nak kata apa pun. Sekarang Singapura pun bahagia. Jadi walaupun dia kecil kan. Okay. Okay. So kegagalan. Okay. Nampak Dr. Razak gagal berunding dengan Lee Kuan Yew. So ada benda tak puas hati, tak bercapai kesetujuan. Berdasarkan isu perkauman, isu cukai, isu sama rata kaum. Itu yang kata faktor tu lah. So, diorang berunding, Lee Kuan Yew tak setuju kan. Okay, jadi kegeraman pun diarahkan Dr. Razak meeting dengan menteri-menteri lain. Okay. Kalau tak ada nama apa, kalau Lee Kuan Yew sendiri dah bersuara, dia kata apa ni? Apa Lee Kuan Yew kata? Yang gambar surat khabar tadi tu. Dia kata apa ni? Singapore withdraws from Malaysian Union. Singapura keluar daripada gagasan Malaysia. So, dia sendiri yang nak keluar agaknya. Dia sendiri yang nak keluar agaknya. Kita tengok kejap, bentar lain. Ni. Apa maksud pasaran bersama? Dalam kutip boleh cakap Patutlah Singapura marah. Sebab kita masih lagi mengamalkan sistem Singapura dengan Tanah Melayu dengan Sabah Sarawak akan kena cukai. Sedangkan mereka dah bergabung. Jadi bila bergabung, pasaran mereka dah sama. Jadi tak perlulah nak kena cukai lagi lah. Kan? Tak perlulah nak kena cukai lagi lah. Okay, tapi benda tu tak dilaksanakan. Maksudnya Singapura kalau berdagang dengan negeri-negeri Tanah Melayu, tak nak cukai dah. Di Singapura tak ada bayar cukai ekspor. Sebab dia orang satu negara kan, mereka nak bayar cukai ekspor. Dia minta pasaran bersama. Dia minta hapuskan cukai antara mereka. So dia bolehlah kenakan cukai import kat negara-negara luar. Tapi dia tak dapat sekarang ni. Yang dapat hanyalah Persekutuan Melayu. Okay. Sebab Persekutuan Melayu bila import daripada bila negara luar import barang kita boleh kenakan cukai. So dapat hasil tu dekat Persekutuan Melayu, tak dapat dekat dia. Maksudnya bila negara luar import barang Singapura tak boleh nak kenakan cukai import ikut tarif Malaysia. Macam tu. Okey. Okey. Itu yang berlaku lah. Okay, saya suka ni juga. Nampak dia dari peta juga ni. Okay. Saya nak tengok dalam buku teks. Ada tak ada cakap apa-apa pasal perpisahan? Ada tak Lee Kuan Yew sendiri yang meminta
Uh, tak ada ya. Setakat ni dalam buku teks tak ada nyatakan statement daripada konon-kononnya Lee Kuan Yew sendiri yang minta nak berpisah. Setakat ni tak ada. Okay, yang saya nampak hanyalah berunding Tun Razak berunding dengan menteri-menteri lain dan mereka buat mesyuarat khas kabinet, akhirnya diorang setuju untuk keluarkan Singapura. Okay, maksudnya proses tak keluarkan Singapura ni mengikut proses undang-undang lah. Okay. So nampak 7 Ogos diorang tanda tangan kat sini. Okay. So akhirnya pada 9 Ogos diorang naik ke parlimen, masukkan tanda tangan dalam parlimen. So parlimen Singapura luluskan orang undang-undang, parlimen Malaysia luluskan undang-undang. So Malaysia ambil dokumen Singapura, Singapura ambil dokumen Malaysia, menyatakan bahawa bukti bahawa mereka berpisah, tamat. So update dalam perlembagaan masing-masing. So Singapura bukan lagi sebahagian daripada perlembagaan Malaysia. Singapura boleh ikut perlembagaan dia. Dan tanah Melayu atau Malaysia dalam perlembagaan dia update dan tak ada Singapura. So segala apa-apa perkara yang berkaitan Singapura dikeluarkan dalam perlembagaan. Okay, mana-mana perkara dalam perlembagaan yang ada Singapura dikeluarkan. Itu maksud kenapa orang pergi parlimen. Kenapa ada rang undang-undang pemisahan orang kena update dalam perlembagaan. Okay. Okay, ni. Kamu kena baca ni Okay, Singapura pemisahan ni adalah perkara yang tak dapat dielakkan. Di sini ada rumusan. Okay. Menjaga kepentingan kedua-kedua negara dan kemakmuran. Okay, mereka menggunakan rundingan tapi rundingan gagal mencapai kata persetujuan. Akhirnya cara terbaik ialah berpisah. Ui, dah macam couple dah. Dah macam orang bercerai pula kan. Rundingan gagal Okay, aduh. Okay, sedihlah. Sedih. Okay. Okay guys, memandangkan dah pukul 10, so minggu depan kita akan masuk ancaman komunis. Okay, saya rasa ancaman komunis banyak cerita juga. Lepas tu kita akan masuk sekali dengan isu pembangunan ekonomi. Okay, pun banyak juga saya rasa minggu depan ni. Banyak Okay, kalau sempat kita akan masuk 6.5. Okay, tengok sepatah sempat. Okay, itu saja. Saya rasa tak ada apa banyak orang boleh cerita hari ini. Sebab kita lebih tengok kepada konsep cabaran dalaman. Cabaran dalaman tu penting tak tu nak tahu apa isu sebenarnya bila Malaysia ditubuhkan. Apa masalah kan? Patutnya bila dah bergabung lagi power lah kan? Tak. Macam kita kahwin lah. Kita kahwin tu kita tahulah masalah A sampai Z. Atau macam kita kenal orang tu kita tahu A sampai Z pasal dia kan?